Tarikan ikan pari ialah gaya renangnya yang seolah-olah menyapu dasar dan tepi akuarium dan dapat membantu membersihkan zarah-zarah kotoran dalam akuarium. Ini ialah satu lagi ikan hiasan air tawar di mana saiz maksimumnya boleh mencapai 90 cm dan ke atas. Seperti namanya, clown knife fish mempunyai bentuk badan seperti pisau. Badannya yang berwarna perak kelabu dan berbentuk lepeh dan panjang. Tumpuk hitam berpinggir putih membentuk barisan pada bahagian berdekatan ekor. Sirip atasannya kecil, manakala sirip bawahannya panjang bersambung. Clown knife fish ialah karnivor yang bersifat peramah, senang dipelihara dan berharga berpatutan. Ia merupakan ikan pilihan bagi penghobi baru yang menggemari ikan besar. Namun, perlu diingati bahawa disebabkan saiznya yang besar, clown knife fish hanya sesuai dipelihara bersama ikan yang bersaiz besar sepertinya. Ikan kaloi merupakan salah satu ahli keluarga ikan gurami yang berupaya membesar sebegini. Saiz maksimumnya adalah lebih kurang 55 cm. Ikan omnivor yang agresif ini mempunyai beberapa spesies yang berlainan, antaranya termasuklah ikan sabah kaloi di mana sirip dan ekornya berwarna merah. Spesies yang kita lihat ini berasal dari sungai-sungai daerah Amazon. Nama saintifiknya ialah Fractocephalus hemileopterus. Nama biasanya red-tail catfish. Saiz maksimumnya boleh mencapai 130 cm. Ia mempunyai kepala dan mulut yang besar. Matanya peka terhadap rangsangan cahaya. 3 pasang sesungut panjang yang tumbuh pada bahagian mulutnya merupakan alat pengesan yang penting untuk ikan ini. Sesungutnya berfungsi untuk mengesan makanan dan menentukan arah tuju ikan ini. Ikan ini tidak memilih makanan, bersifat peramah dan sesuai untuk dijadikan ikan komuniti. Akuarium yang cukup besar harus disediakan untuk menampung saiz ikan ini yang besar. Kayu merah biasanya diletakkan dalam akuarium sebagai hiasan. Di samping itu, kayu merah juga dapat mengekalkan paras keasidan air, maka ia sesuai diletakkan dalam akuarium di mana adanya ikan seperti ikan diskus dan ikan lain yang hidup dalam keadaan air berasid. Tahukah anda bagaimana kayu merah diproses sebelum ia dijual di pasaran? Kayu merah tumbuh di kawasan paya bakau. Pekerja-pekerja mahir bertolak ke kawasan pendalaman pada awal pagi untuk memulakan ekspedisi mencari kayu merah. Pekerja mahir mengetuk tanah lumpur untuk mengenal pasti kedudukan kayu merah. Kalau bunyi dia lembut, itu bukan kayu dia lah. Kayu lembut. Kok. Selepas kedudukan kayu merah dikenal pasti, pekerja mahir mula mengorek lumpur. Setiap batang kayu merah yang digali mempunyai rupa bentuk yang tersendiri. Yang kita angkat yang semula jadi daripada tanah. Dan kita tak payah potong dah yang ni. Yang ni betul-betul original. Cuma kita lepas ni kita kena basuh je lah. Kadang-kadang, jika rezeki mengizinkan, kayu merah yang sebesar ini dapat dicari. Batang kayu merah yang besar akan digergaji dan dibahagikan kepada beberapa batang kecil yang lebih kecil. Namun, kerja menggergaji memerlukan bakat dan pengalaman. Untuk menghasilkan kayu yang baik, kita kena ada seni untuk memotong kayu tu. Kalau kita tak tahu seni, kayu akan rosak. Jadi kayu tu asalnya ada kualiti, dah habis kualiti dah. Apakah keistimewaan yang ada pada kayu merah yang menjadikannya semakin popular dalam industri tempatan? Kayu dia betul-betul keras dan dia tak akan reput yang ni.
Setiap kali usaha mencari dijalankan, sebanyak 40 hingga 50 ketol kayu merah dapat diperolehi oleh kumpulan yang terdiri daripada 4 orang pekerja mahir. Kayu merah yang telah digali akan diangkut keluar dari semak samun paya bakau tadi. Kemudiannya, kayu merah dikumpulkan dan diikat sebelum dihantar untuk proses yang selanjutnya. Air sungai dipumpkan untuk membersihkan lumpur dan kotoran pada kayu merah. Selepas dikeringkan, kayu merah disimpan dalam gudang sebelum dihantar ke kedai akuarium tempatan atau diekspor ke pasaran luar negara. Ikan temulih ini juga dikategorikan dalam keluarga ikan besar. Saiznya boleh mencapai 120 cm. Ia didapati di sungai-sungai Malaysia dan negara Thai. Jalur hitam yang melintang pada badannya menjadikan ikan ini kelihatan lebih panjang. Ikan yang berupa aneh ini ialah giant pufferfish. Ia merupakan pufferfish air tawar yang terbesar di dunia. Saiz maksimumnya boleh mencapai 60 cm. Ikan karnivor ini bersifat agresif dan tidak sesuai dipelihara bersama ikan lain. Giant pufferfish aktif berenang di setiap pelosok akuarium. Ikan ini berasal dari Sungai Yangtze di China. Nama saintifik ikan ini ialah Mysocyprinus asiaticus. Nama biasanya ialah Chinese sailfin sucker. Saiz maksimumnya adalah lebih kurang 60 cm. Ikan ini sungguh berharga. Ia dikategorikan sebagai haiwan terpelindung grade 2 di negara China. Kepala ikan ini kecil dan tajam. Bahagian badannya bercorakkan 3 jalur hitam kasar. Sirip dorsalnya pula panjang menegak, menjadikannya kelihatan seperti sebuah kapal layar. Apabila mencapai peringkat dewasa, bahagian abdomennya akan beransur menukar warna menjadi merah jambu. Ikan ini ialah omnivor yang